Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so hari ni video untuk kali ni kita tak ada buat unboxing, kita just nak buat sharing ataupun nak buat perkongsian ataupun sedikit perkongsian lah untuk video kali ni. Okay, so korang yang baru jumpa kita punya channel, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Okey, so saya daripada MFS Hobby Channel ingin mengucapkan terima kasih kepada korang yang subscribe kita punya channel, kerana pada hujung bulan ni kita punya channel dah mencapai subscriber ke 200. Okey, so untuk video kali ni saya just nak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita punya penonton lah. Okey, so untuk yang video kali ni kami di MFS Hobby Channel mendapat banyak persoalan-persoalan yang diberikan oleh kita punya penonton. Untuk persoalan yang pertama, dia tanya kenapa kita perlu ada hobi. Okey, so korang yang tengok kita punya channel, kalau orang tanya kenapa setiap diri kita ni kena ada hobi, so korang nak jawab apa? Okey, so untuk soalan yang diberikan ni, saya just nak memberikan pandangan lah, ataupun pendapat ataupun perkongsian saja. Untuk persoalan yang diberikan, kenapa kita perlu ada hobi adalah kerana kalau korang perasan, kalau korang yang bekerja, kalau korang yang duduk rumah, kalau yang tidak bekerja, korang yang sibuk jaga anak, mesti korang akan mengalami satu situasi yang mana korang akan mengalami stres, kan? Bila kerja banyak kita stres, bila anak menangis kita stres. So antara terapi yang boleh diberikan untuk menghilangkan stres ni adalah dengan korang mempunyai hobi. Okey, so sebagai contoh lah, seseorang itu suka berkebun, dia suka tanam pokok, suka tanam orkid, suka tanam bunga-bunga yang cantik. So bila dia stres ataupun dia sibuk dengan kerja, bila dia balik rumah, dia sampai ke rumahnya, dia tengok, wah, cantiknya bunga, cantiknya ciptaan Tuhan. So benda tu akan memberikan satu impak kepada kita punya emosi, yang mana kita akan rasa tenang, akan rasa bahagia. So bila kita bahagia, benda tu akan menghilangkan kita punya tekanan darah tinggi. Maksudnya kita bila kita tak stres, kita akan kuranglah risiko untuk kena penyakit darah tinggi. So itulah antara jawapan yang saya dapat berikan kenapa kita perlu ada hobi. Okey, so kita pergi ke soalan yang seterusnya yang diberikan oleh kita punya penonton. Okey, dia tanya apa keburukan hobi. Okey, apa itu keburukan hobi? Okey, macam ni lah. Kalau ikut saya punya pendapat, setiap apa yang kita buat sebenarnya memang akan ada kebaikan dan akan ada keburukannya. Contohlah, seseorang itu mempunyai hobi, dia suka bermain, suka main bola, suka bersukan, dia suka kumpul barang-barang antik. Okey, so benda tu tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah bila terlampau berlebihan. Contohlah, contoh berlebihan tu lebih kurang macam, okey, saya bagi satu situasi. Seseorang itu dia suka bermain muzik. Main muzik kita memang tak salah, kita nak berhibur memang tak ada salah. So bila secara berlebihan tu, maksudnya bila dia dengan bermain muzik, bila dia terlampau sibuk dengan dia punya hobi sehingga dia lupa akan dia punya tanggungjawab, iaitu contohlah, iaitu kalau kita ada mak, bila mak kita panggil, kita sibuk dengan kita punya aktiviti, dengan kita punya hobi. So dengan benda yang kita buat tu, bila terlampau berlebihan sehingga kita lupa akan tanggungjawab kita, so itulah yang akan menjadikan keburukan kepada hobi kita. So nasihat saya, kalau korang yang ada hobi yang orang kata suka
kumpul-kumpul mainan antik. Kalau macam saya memang suka kolektor, ataupun saya suka kumpul benda-benda yang anime, series anime macam Beyblade. Saya suka Beyblade. Okey, pada masa yang sama, kalau korang mempunyai minat yang sama macam saya, korang kena bahagikan masa korang dengan keluarga korang. Iaitu contohlah, kita punya gaji amount dia, contohlah ni contoh, 1,500 sebulan. Korang nak expandkan korang punya duit dekat hobi, korang kena pandai lah manage korang punya duit. Jangan sampai korang sibuk beli mainan, beli beli gadget-gadget yang mahal, sehingga korang lupa untuk memberikan tanggungjawab kepada yang memerlukan, iaitu keluarga korang. Contoh macam beli korang punya mainan secara berlebihan sehingga lupa nak beli pampers anak, sehingga lupa nak bagi nafkah dekat ibu bapa, sehingga lupa nak bagi nafkah kepada isteri. So itulah antara keburukan kalau korang terlampau berlebihan akan hobi korang. Okey, seterusnya, okey, ni soalan yang antara yang famous lah yang saya dapat, iaitu soalannya berbunyi, bagaimana hobi menentukan masa depan ataupun kejayaan seseorang? Mantap kan soalannya. Macam mana hobi boleh menentukan kejayaan ataupun kerjaya seseorang? Okey, soal pasal kerjaya ni, sebenarnya kita dekat dunia ni ada bermacam-macam kerjaya. Contoh, ada orang nak jadi polis, nak jadi bomber, nak jadi kerja-kerja kerajaan, dan ada orang yang suka berniaga, suka bekerja sendiri. Okey, kita memang tak salah lah. Memang kerjaya ni orang kata ikut kepada minat masing-masing lah. Tapi kat sini soalannya, bagaimana hobi menentukan masa depan atau kerjaya seseorang? Okey, saya nak bagi contoh lah. Okey, saya ada kawan saya ni jenis yang suka kumpul-kumpul ataupun suka suka cari ikan laga, yang orang kata ikan laga yang rare-rare lah. Okey, so dia punya permulaannya, dia kumpulkan ikan-ikan ni. Lepas tu bila ikan tu dah banyak, dia biakkan and then dia niagakan. Okey, so itu dah jadi satu kerjaya. Okey, contoh lain macam kalau korang suka suka bercucuk tanam, suka kumpul-kumpul mainan-mainan ataupun barang-barang yang antik. Okey, pada masa yang sama, bila korang kumpul tu, korang kena fikirkan macam mana benda yang korang kumpul tu boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh macam kalau korang suka kumpul barang antik, so korang boleh sharekan benda tu, korang boleh sharekan barang-barang antik tu ke media sosial, ke contoh macam dekat YouTube ni kita buatlah channel untuk barang-barang antik. So benda tu secara tidak langsung akan memberikan kerjaya kepada korang, sebab benda tu memberikan pendapatan kepada orang yang mempunyai hobi tersebut. Okey, so itulah soalan jawapan yang saya dapat berikan untuk soalan yang ketiga. Okey, so untuk seterusnya kita pergi ke soalan yang keempat ni, soalan terakhir. Okey, soalan yang terakhirnya kisah yang saya dapat ni adalah berbunyi, korang ataupun dia tanya kepada saya, korang tak rasa tak rasa rugi ke beli barang mahal-mahal, beli mainan yang mahal-mahal ni? Contoh macam harga mainan sampai ke beribu, kita beli benda tu, tak rasa rugi ke? Okey, soalannya bunyi macam tu lah. Okey, so pada pendapat saya, kalau sebenarnya hobi ni je minat kepada diri masing-masing. Nak kata korang rasa rugi ke atau tak rugi tu bergantung kepada orang yang ni lah, orang yang orang yang mengexpandkan dia punya duit lah. Kalau macam saya, orang tanya saya, awak tak rugi ke beli barang mahal-mahal? Saya punya jawapan tak. Sebabnya saya memang dah dah managekan saya punya kewangan. Kalau ada duit baru saya beli. Kalau tak ada duit, kita kumpul dulu, kita utamakan yang lebih penting dulu. Faham tak maksudnya? So korang yang ada hobi tu, kalau boleh pandai-pandailah manage korang punya kewangan. Janganlah sampai satu masa nanti menyusahkan orang lain, sampai tak mampu nak bayar kereta, tak mampu nak bayar rumah, sehingga pinjam
sehingga sanggup pinjam duit kepada kawan-kawan dan sebagainya. So korang pandai-pandai lah manage korang punya hobi. Okey, so seterusnya soalan yang diberikan adalah berbunyi okey, jap, soalannya berbunyi apa ni? Saya tak dapat tangkap. Saya baca kejap. Soalannya berbunyi adakah hobi ni dapat apa ni, mengembangkan kita punya apa ni, kita punya kemahiran ataupun kita punya, orang kata kita punya bakat lah. Lebih kurang macam tu lah. Adakah hobi ni dapat mengembangkan ataupun dapat mengembangkan kita punya bakat dan kita punya kemahiran. Okey, so untuk yang soalan ni, saya punya pandangan adalah bila kita mempunyai hobi kita tersendiri, contoh macam kita suka bersukan, kita suka bermain, kita suka main sepak takraw, kita suka main badminton. So contohnya bila korang punya hobi tersebut, korang akan, orang kata korang akan bersosial lah dengan orang lain kan. Kalau korang main bola, takkan korang nak main bola seorang-seorang kan. Mestilah korang ada grouping, ada kawan-kawan. Nak lawan dengan tim lawan, korang kena bekerjasama. Korang akan dapat satu perasaan yang mana korang perlu berkomunikasi dengan orang. Sebabnya hobi ni kita adalah sharing sebenarnya. Contoh macam saya suka kumpul mainan-mainan ataupun item-item yang ada dalam series anime. Macam kat depan ni saya ada tunjukkan Beyblade. Okey, so ini adalah hobi saya. Okey, so macam mana saya nak kembangkan potensi saya ataupun saya nak kembangkan saya punya kemahiran? Okey, saya mengambil inisiatif untuk saya sharingkan benda ni dekat penonton-penonton saya. So korang yang tengok kita punya channel, so korang akan ada satu perasaan yang mana kalau korang nak beli item yang saya sharekan ni, korang kena tengok video saya dan korang akan menilaikan sama ada item tu berbaloi ke tidak untuk korang beli. So itu adalah satu teknik yang saya gunakan untuk saya tingkatkan kemahiran saya. Sebabnya hobi ni kan adalah satu, orang kata, sharing. So bila kita sharekan kepada orang lain, secara tak langsung orang lain pun akan mendapatkan manfaat lah dengan apa yang kita buat. Okey, so itu saja perkongsian ataupun pandangan yang saya dapat berikan untuk video kali ni. So korang yang menonton kita punya channel, jangan lupa untuk like. Kalau rasa saya punya konten ni bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan button notifikasi. Okey, itu saja daripada MFS Hobby Channel. Okey, terima kasih kerana menonton kita punya channel. Okey, bye, thank you.